Zaman kita lebih hujung. Segala tanda dah keluar. Hanya tinggal satu tanda belum keluar. Perang sebesar-besarnya. Kadar yang selamat, survive, 1 dari 100 kata Rasulullah. Sehingga kan perang itu mengakibatkan burung pun dari udara jatuh. Jadi perang yang sampai udara pun terjejas. Perang apa tu agak-agaknya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Taala kita jumpa pada pagi ini. Alhamdulillah, bulan lepas pun kita dah di sini ya. Masjid kita dah siap direnovasi. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, nikmat daripada Allah Taala. Tak tahu baki berapa hari lagi hidup kita. Tak tahu baki berapa hari lagi hidup umur dunia ini pun. Semuanya dah sama-sama sampai penghujung. Pada zaman Nabi Adam dah ingatkan umatnya tentang akhir zaman. Dah ingatkan tentang Dajjal. Dajjal kemudian, tapi dah ingatkan kenapa zaman Nabi Adam tu pun dah dikira sebagai akhir zaman. Ini kan pula zaman kita, ya. Zaman kita. Akhir zaman tu bermula bila ya akhir zaman? Akhir zaman terbagi kepada 3 era. Era pertama sejak turunnya Nabi Adam. Sampailah waktu ini daripada turun Nabi Adam sampai lahir Nabi Muhammad. Dari Nabi Adam dah akhir zaman dah. Kan berapa ribu tahun yang lalu. Dah kira akhir zaman. Kerana Adam adalah akhir spesies yang memakmurkan muka bumi ini. Yang akan lihat nanti dunia kiamat meledak, meletup, pecah semua tu. Siapa? Anak Adam. Bukan dinosaur. Bukan yang sebelum-sebelumnya. Anak Adam. Maka apabila last species ini Allah Ta'ala sebut ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan jadikan atas muka ini khalifah, pengganti bagi yang sudah-sudah, dan lepas tu tak ada khalifah lain. Maka apabila Nabi Adam turun, zaman sudah akhir. Kemudian sampailah zaman Nabi Nuh pun akhir juga, zaman Nabi Ibrahim pun dah kira akhir juga, sampai lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi yang terakhir dah lahir, maka itu dah Nabi akhir zaman, masuk episod tengah, era pertengahan. Daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampailah keluarnya Imam Mahdi. Imam Mahdi tu first akhir zaman peringkat kemudian. Jadi sampai sebelum Mahdi, daripada Nabi kita lahir sampai sebelum Mahdi, itulah era pertengahan akhir zaman. Kemudian dari Mahdi sampai habis dunia meletup meledak semua tu, tu dah kira paling last punya. Jadi zaman Mahdi, lepas zaman Mahdi next ialah kiamat besar. Maka nak menunggu ketangan Mahdi, kita akan hadapi suasana yang hampir-hampir macam kiamat. Dunia dipersiapkan Allah Ta'ala untuk kiamat. Bilangan umat manusianya pun akan kurang, keadaannya pun akan berubah. Sebagaimana daripada Nabi Adam punya era, sampailah Nabi Muhammad punya era. Apabila lahir saja Nabi Muhammad kan berubah keadaan kan. Berubah keadaan. Begitulah apabila Imam Mahdi keluar, berubah keadaan. Sebelum Mahdi keluar, dunia ni akan dipersiapkan Allah Ta'ala untuk era itu. Dan agak-agak kita ni sekarang kita dalam era mana? Era awal ke, era tengah ke, era akhir? Era tengah lah. Kita dalam era tengah. Belum keluar Imam Mahdi. Dalam era tengah ni pula, dari Nabi lahir sampai penghujung Mahdi keluar, agak kita dalam peringkat mana? Awal ke, tengah ke? Akhir dah hujung. Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman Imam Syafi'i itu awal. Itu pun mereka dah siap-siap. Itu pun mereka dah siap. Zaman Imam Haddad 300 tahun dulu dah mula siap-siap lagi. Kerana dirasa dah cukup ujung lah. Dah cukup ujung. Dah 1100 tahun selepas Nabi. Maka mereka rasa mereka dah ujung lah akhir zaman. Dah 1000 tahun lebih. Zaman kita lebih hujung. Segala tanda dah keluar. Segala tanda dah keluar. Hanya tinggal satu tanda belum keluar. Perang sebesar-besarnya. Tak boleh sebut perang besar. Perang sebesar-besarnya. Sampaikan dia punya kadar yang selamat, survive, 1 dari 100 kata Rasulullah. Sehingga kan perang itu mengakibatkan burung pun dari udara jatuh. Jadi perang yang sampai udara pun terjejas, sampai manusia begitu. Agak-agak ni kalau zaman Nabi cakap, sahabat faham lah, sahabat faham ikut mereka. Mereka cakap boleh imagine macam mana agaknya panahnya banyak sangat ke, sampai begitu ke. Zaman kita agak-agak kita susah tak nak faham. Perang apa tu agak-agaknya? Zaman kita perang apa tu agak-agaknya? Nuklear. Kalau betul-betul berlaku, hanya tinggal berapa persen saja. Betul kita tengok yang dia orang buat laporan kan. Kalau berlaku,
akan dalam tempoh 10 minit sekian ratus juta mati. Dan bumi akan diselubungi oleh awan, atas pada awan, diselubungi oleh asap dia tu, kerana dia sangat panas. Kalau dia punya ledak dia tu, dia punya menyambar tu boleh mencairkan serta-merta besi dan juga kaca. Kaca punya melting point 1500 darjah tu. Degree ya. Maka dia punya panas itu sampai itu. Mana kan tak semua jadi asap sebenarnya atas. Asapnya. Dunia bertahun-tahun akan gelap, tak ada cahaya. Manakah tidak orang nanti lapar. Ketika itu orang-orang jahat akan ambil kesempatan. Whoever yang maksud saki-baki, yang jahat masih ada. Banyak manusia ke? Kata 1%. Dan 1% itu termasuklah juga dengan haiwan-haiwannya. Kalau mati banyak haiwan, manusia dalam 1% manusia masih ada kota dia lebih sikit lah. Kalau banyak mati manusia, bermakna dalam 1% manusia sangat sikit lagi lah. Maka apa berlaku perkara itu, nanti segala yang jahat-jahat yang dah plan macam-macam sekarang ini, nak kontrol ini, nak ta'aluk ini, nak ambil ini, nak singkir ini, nak kuasa ini. Ketika itu mereka tengok orang tengah dalam chaos, tengah dalam dengan tak menentu kan, semua tak menentu. Ketika itu mereka ambil kesempatan. Ketika itu umat Islam yang makin saki-baki dengan gelapnya, dengan bingungnya, dengan dikacaunya. Ketika itu Mahdi keluar. Jadi Mahdi keluar, suasana dah prepare for him. Kalau Mahdi keluar sekarang dah rasa-rasanya. Kalau Mahdi keluar sekarang, rasa-rasanya lah pada pemimpin-pemimpin dunia Islam, serahkan tidak agaknya pada dia pentadbiran. Imam Mahdi dah keluar, ambil parlimen, ambil kabinet, negeri sana, negeri sini, timur tengah, timur tepi, timur jauh, timur laut, timur darat, timur apa semualah. Agaknya serahkan tak agak pada Mahdi? Agak-agaknya lah. Agak-agaknya mereka sedang tak pada Mahdi? Tidak. Mahdi rampas? Tidak. Tengah perang Mahdi datang jadi tenang. Takkan Mahdi nak buat perang lagi sesama Islam? Habis Mahdi nak tunggu, no time. Suasana dah disediakan untuknya. Ketika itu tidak yang pegang kecuali orang-orang yang jahat saja. Orang jahat, orang baik telah dibuli lah, senang cakapnya, begitu ya. Begitu. Dan Mahdi kalau datang, dia akan kembalikan suasana macam zaman Rasulullah tau, macam zaman Sayyidina Umar. Agak-agak boleh tak orang perempuan joget, menampilkan diri, segala hiburan berkumandang. Agak-agaknya muzik Mahdi pergi tak agaknya pergi pusat siaran, pergi pusat hiburan, tutup, tak boleh, jangan siarkan ini, jangan mainkan ini. Agak-agak Mahdi buat gitu tak? Diorang dengar tak agaknya? Tak ada benda tu lagi, kau dapat bernyawa dah cukup bagus. Jangan katakan nak akan adakan suasana-suasana begitu lagi, night club, suasana yang apa-apa hiburan semua gitu. Kau dapat bernyawa dah cukup bagus. Sebab apa? Ini dah nak akhir zaman tau. Next is kiamat, you know. So all that dah dikosongkan oleh Allah Ta'ala. Jadi memudahkan Mahdi. Mahdi tak payah kecoh-kecoh gitu semua. Jadi kalau siapa yang nak ubah, baik ubah sekarang. By that time, memang dah tak boleh nak ubah pun. Dah tak boleh nak bikin apa pun. Dah kena force tu ubah pun. Jadi siapa nak ubah, baik ubah sekarang ya. Nabi mengatakan beruntung orang yang mati sebelum 3. Mati sebelum aku, mati sebelum imam, mati sebelum Dajjal. Mati sebelum Nabi, sahabat-sahabat yang meninggal dahulu. Kan Nabi boleh doakan. Dia kena siksa kubur pun, Nabi taruh pelepah pun boleh terlepas. Mati sebelum imam. Mati sebelum imam ni ulama macam-macam bincang. Sama ada mati sebelum Imam Mahdi, iaitu belum perang besar tu, ataupun mati sebelum any imam, iaitu guru mursyid kita. Wah, untung fulan meninggal, kiai masih ada, kiai yang selenggarakan, kiai yang sembahyangkan, kiai yang talqinkan, doakan. Kan untung kan? Untung fulan meninggal, Habib Omar yang imamkan. Oh, untung gurunya masih ada. Sebenarnya dia terpimpin sampai akhir hayat dia. Dia terpimpin sampai akhir hayat dia, sampai lepas akhir hayat dia pun guru dia yang selenggarakan dia. Mati sebelum imam. Penghabisan mati sebelum Dajjal. Kalau dah Dajjal keluar, oh tak apa, aku nak tentang Dajjal. Tentang Dajjal ke ikut Dajjal. Semalam ada beberapa orang sahabat tanya kepada kita, di antara persiapan-persiapan akhir zaman, apa amalan patut kita buat? Apa amalan apa agaknya? Amalan apa yang patut kita buat persiapan? Bilang before we cakap kau amalkan ratib ini, before kita cakap kau amalkan zikir ini, amal yang ada sekarang ni kau kemaskinikan. Itu sementara itu cukup dulu.
Sebagaimana Habib Abu Bakar Adini bilang, nak ngadap pada zaman kena talaqi, taraqi, tawaqi. Talaqi itu cari guru yang ada sanad, cari guru yang boleh bimbing kita ingat akhirat, guru yang boleh palingkan kita pada dunia, guru yang boleh mengingatkan kita, cari talaqi. Kemudian taraqi ialah kemaskinikan. Sebab ketika itu iman sangat-sangat diperlukan, dan iman akan kuat kalau ibadat kita ada, dan ibadat nak hasil kena buat betul-betul, kena kemas-kemas ibadatnya. Kita kan afford untuk sembahyang yang sambil leka. Kita nak sembahyang yang apa kita sembahyang jadi innas salata tanha anil fahsya wal munkar, sembahyang yang betul-betul efektif. Kita nak haji yang al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Kita nak puasa, as-saumu junnah, puasa adalah binting. Kita tak nak puasa yang setakat lapar dan dahaga. Kita tak nak sembahyang yang setakat tunggang tunggik. Kita tak nak haji yang setakat melancong. Kita nak semua yang menghasilkan. Maka sebelum kita tambahkan, kita bilang tambah ibadat yang ada ini kita kemaskan. Pastikan tuan-tuan sekalian, kita dan anak-anak kita sembahyang 5 waktu, 5 dalam waktu, 5 awal waktu, 5 di dalam rumah Allah, 5 berjamaah. Seberapa daya kita, ya. Tu kemas sembahyang kita. Kemudian kita jaga baik. Dan orang bertanya, macam mana cara kita nak menyelamatkan anak isteri kita, mendidik anak isteri kita pada musim-musim fitnah gini? Apa patut kita bimbing mereka, bagaimana? Sebelum kita bilang macam mana kita nak bimbing anak isteri kita, kita kena tengok yang nak membimbing anak isteri kita, iaitu kita diri sendiri. As a father, sebagai bapa, ya, kita nak jadi bapa yang efektif nasihat kita pada anak-anak. Tak boleh tidak. Kalau ibarat air yang boleh mengubahkan najis kepada suci, benda mutanajis, benda kena najis menjadi suci, ialah air apa? Air mutlak. Jadi kena jadi pada zaman ini, wahai bapa-bapa sekalian, kena jadi bapa-bapa yang mutlak, suci lagi menyucikan. Kalau setakat suci tapi not enough, tak boleh menyucikan juga. Macam mana suci dan menyucikan? Kalau air kita tahu suci dan menyucikan itu macam mana? Air yang suci tak menyucikan itu macam air teh, ya. Jadi kita kena jadi bapa yang pure, tak boleh jadi bapa yang bercampur-campur. Bapa tapi at the same time buat kerja yang tak macam bapa. Apalagi jadi bapa yang mustamal, dah dipergunakan untuk macam-macam diri kita. Kita pergunakan diri kita untuk macam-macam. Bapa mustamal. Apalagi kau jadi bapa yang mutanajis, tak boleh mensucikan anak. Jadi before kita bilang kita nak bimbing anak kita, mari nak kita baca ratib bersama-sama, mari nak kita hadir kuliah. Dis bapa, kalau kau jadi bapa yang mutlak, kau dapat suruh anak kau sembahyang aja 5 waktu, dah cukup bagus lah tu. Anak kau dengar cakap tu dah cukup bagus. Kemudian apa yang kau ajak dia akan ikut. Kalau bapaknya mutlak, najis macam mana pun dicurahkan akan jadi hilang najisnya, akan jadi suci kembali. Betul tak? Kalau bapaknya bapak yang mutanajis, tak guna. Air mutlak ada najis, satu cawan saja, dah hilangkan segala kesan-kesan najis itu, dijirus sikit satu cawan dia, suci. Tapi kalau kau pakai air mutanajis, kau pakai air yang berubah, air mustamar, berbaldi-baldi pun tak akan jadi suci. Itulah bapak. Bapak macam mana nak jadi mutlak bapak? Jangan pergi tempat najis. Anak semayang, baca ratib dia, baca kitab. Malam bapaknya buka handphone, gambar haram. Bapak mutanajis. Bukan bapak mutanajis, bapak yang ada bernajis. Begitu ya. Anak kita tak akan boleh berubah. Bapak penuh hasad, dengki. Allah. Begitu juga kita kalau nak jadi pemimpin, kena jadi pemimpin yang mutlak, baru boleh mengubah orang di bawah kita. Kita jadi pemimpin yang mutanajis, pemimpin yang mustamal, tak boleh ubah. Pemimpin kampung baik, pemimpin syarikat baik, pemimpin AJK baik. Kalau kita jadi yang mutlak, kita boleh sama-sama berganding bahu. Begitu ya. Mudah-mudahanlah Allah Ta'ala merahmati kita senantiasa ya. Berkat tahun baru ini kita dapat ubah langkah kita ya. Baik, sambung kitab kita sampai muka surat ya 12 sampai janganlah merasa puas sebelum mata melihat kedudukan, kerana orang yang rugi adalah
yang merasa cukup dengan bayangan sahaja, ya. Reality ya. Kena jadi real, jangan angan-angan. Saya rasa saya macam dah dapat anugerah lah. Saya rasa saya dah mula dapat benda pelik-pelik. Memang pelik. Memang pelik. Jadi biar jadi orang yang sedar diri dosa dan kurang, itu lagi baik. Dan daripada kau rasa kau dah cukup, apatah lagi sudah meningkat. Dia kena real. Sebab itu dalam kita bilang tadi, dalam talaqi tadi, dalam belajar semalam kawan-kawan kita tanya, nak cari guru yang macam mana, siapa kita nak approach. Siapa pun kita boleh approach. Salah satu syaratnya ialah dia tak tentu. Siapa nak approach agaknya? You come to the right place. Na'udzubillah. Siapa kita nak approach? Cari guru. Jangan cari guru yang ada banyak perkara-perkara pelik-pelik mencari bagi adat. Guru yang kalau orang sakit aja dia sembuh, terus sembuh. Guru yang dia seluk saja, taruh tempat bara, delima merah, amboi. Guru yang tengok muka kita, kenapa awak begini, amboi, kasaf. Jangan cari guru yang macam itu. Jangan cari guru yang ada mencari bagi adat. Wajib mencari guru yang tidak mencari bagi syariat. Guru tapi kau tengok matanya, kalau dah tengok perempuan. Guru tapi kalau dah mulutnya punya dahsyat. Guru tetapi kalau tentang halal haram ini, makan semua tu menceroboh saja. Allah, jangan. Dia ada banyak mencari bagi syariat. Carilah guru yang jangan ada mencari bagi adat. Wah, tapi dia wali. Tidak semua yang pelik adalah wali. Kita dah bincangkan, tidak semua yang pelik adalah wali. Ada di situ ada istidraj, di situ ada sihir, di situ ada berbagai-bagai, ya. Maka jangan, ya. Jadi dia kena hidup di alam nyata, ya, hidup di alam nyata. Baik. Tetapi isyarat ini merupakan petunjuk kemudahan untuk menjelaskan ibarat, dan jejak adalah tanda dari pembuat jejak itu. Dan di samping kasidah ini diakhiri dengan huruf ain, merupakan bukti bahawa pandangan mata juga akan ditolong dengan perhatian beliau. Sedangkan untuk menampakkan pandangan ini dengan bantuan perhatian beliau menunjukkan tidak adanya peran sertaku kerana pandangan telah dihadapkan oleh perhatian. Maka dengan berkat Hamim Ain datanglah pertolongan melalui Kaf Ain Sad, hingga terjadilah pertemuan khusus dengan junjungan kami penyusun kasidah ini di masjid beliau yang terletak di Subair. Kemudian beliau memberi syarat penuh untuk pensyarahannya hingga muncullah pertolongan secara menyeluruh dan semangat yang sempurna untuk mengerjakannya. Beliau mengisyaratkan agar manaqib para salaf ini dan wasiatnya dijelaskan lebih luas. Ini semua terbit daripada syair yang ujungnya ada ain. Syair yang ujungnya ada ain. Maka orang kalau syair-syair ini dia punya kategori kan macam kita lah. Indeks A, apa semua. Diorang punya indeks alif, ba, ta. Dan kita punya indeks A tu yang ujung pada awalnya. Apa? Itu pucuk pauh di 5 batu. Itu daripada mana? Nak cari daripada mana indeksnya? P. Kalau kita nak cari apa? Kalau kita nak cari apa? Tinggi-tinggi si matahari, kita cari mana? T. Diorang tidak, diorang tengok ujungnya. Pucuk pauh di 5 batu, maka diorang cari T, bukan P. Begitu, ya. Jadi ain yang hujungnya dengan ain. Because permulaannya boleh jadi macam-macam. Ujungnya tu yang rhyme. Ujung tu yang sama, ya, begitu, ya. Sedangkan untuk yang lainnya agar penjelasannya dipersingkat. Dengan demikian kuatlah tekad dan niat, lalu datanglah pertolongan dari gudang-gudang rahsia yang tersimpan, dan terbukulah pintu kemudahan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Darinya lah permulaan dan hanya kepadanya tempat kembali. Tidaklah aku mendapat taufik kecuali kerana Allah. Kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku berserah diri. Maha suci Engkau, kami tidak memiliki pengetahuan kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini masih mukadimah, kita baca saja, ya. Manfaat penulisan dari segi penjelasan dan penjabaran atau penyingkat penjelasan yang lain atau mengumpulkan informasi
yang terdapat pada buku-buku lain, atau untuk penyusun dan penggantian, atau untuk pembenahan, bahkan untuk bentuk penyusunannya yang belum pernah ada sebelumnya. Dalam menukil manakib serta cerita-cerita mereka, kebanyakan aku ambil dari jadi dia bilang dia nak dalam syarahnya mesti ada apa di situ. Dia bilang mesti ada penjelasan, din explain ayat ini apa maksudnya. Di situ ada penjelasan dan ada penjabaran atau penyingkatan. Penjabaran tu apa? Tampung, tokok. Sepertilah kalau kita bahasa Melayu, kadang-kadang kita baca kitab Melayu aja, tambah imbuhan. Tambah, dia tak ada taruh dari kepada, tak ada. Kau kena tambah sendiri. Kena tambah sendiri. Itu penambahan, penjabaran. Atau menyingkat penjelasan, summary, ringkaskan. Sebab yang ada berbunga-bunga, maka dia ambil ringkaskan, ambil poinnya semua tu. Itu bijaknya orang tahu. Yang ada orang kau cakap, orang yang pintar menyusun kata-kata sama ada cakap atau penulisan, sometimes certain things di elaborate. Sometimes certain things bahkan di summarize, ringkaskan, jadi orang faham. Itu orang yang mahir, ya. Tidak semua dielaboratekan. Jadi boring. Bukunya jadi boring. Dan tidak semua diringkaskan sampai orang tak sampai maksudnya. Orang akan beratur ringkas begitu. Setengah-setengahnya diringkaskan, summarize. Setengah-setengahnya bahkan di-explainkan. Begitu, ya. Tengok. Jadi untuk ini semua dia bilang aku ambil contoh daripada kitab-kitab yang di bawah ini, diambil daripada isi-isi yang kandungi. Kitab Silatus Salaf karya Abu Qasim Ismail bin Muhammad bin Fadil. Baik, terus namanya ni sampailah kepada bawah, ya. Kita sebutlah nama-namanya biar berkat. Kitab Tabaqat karya Imam Abdul Wahab Sya'rani. Kitab Tahdzibul Asma' wal Lughat karya Imam Nawawi. Kitab Takhrij Al-Mi'atain karya Imam Abdullah bin Arsyad Al-Yafi'i. Kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali dan buku-buku lainnya. Kitab Awariful Ma'arif karya Imam Sahruwardi, dan kitab Bahjah Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, dan kitab Risalah Kusyairiyah, dan kitab Al-Khamis fi Manaqib An-Nafasin Nafis, kitab Al-Burqah Al-Masyiqah karya Imam Ali bin Abu Bakar Ba'alawi, kitab Iqdun Nabawi Wasiyar Al-Mustafawi karya Imam Syekh bin Abdullah Al-Adrus, kitab Al-Mashra' Rawi fi Manaqib Sadah Bani Alawi karangan Imam Al-Allamah Muhammad bin Abu Bakar Al-Shilih, dan kitab Jawharus Syafaf karya Al-Allamah Syekh Abdul Rahman Al-Khatib, dan kitab Lataiful Minan karya Syekh Ahmad bin Atta'illah As-Syazali, kitab Syawaikul Mughriqah dan Syarah Hamaziyah karya Syekh Ahmad bin Hajar Al-Makki, kitab Nurus Safir, dan kitab Ta'riful Ahya bi Fadail Ihya karya Syekh Abdul Qadir Al-Andrus, putera Syekh penulis kitab Al-Aqid, dan kitab Zahrul Basim, dan juga kitab-kitab lainnya. Kita nak tanya, siapa dah pernah khatam 5 daripada kitab-kitab ini sebut ini? 3? 1 mungkinlah Ihya Ulumuddin tu. Mungkin ada di antara kita yang sudah baca, ya. Tetapi dengan kita baca kitab ini, semua yang dalam kitab tu mestinya ada dalam sini, dipetiknya. Jadi sebanyak sikit kita dapat terbaca sedikit daripada kitab ini, sedikit daripada kitab ini. Macam kita baca kalau Sabilal Muhtadin lah, dia sebut bagaimana Ibn Hajar sebut dalam Tuhfah, bagaimana Imam Rali sebut dalam Nihayah, bagaimana Imam Nawawi sebut dalam Majmu'. Semua kitab-kitab tu kita tak terbaca. Tetapi dengan kita baca satu kitab, dalamnya tu dia tukil daripada macam-macam kitab, ya. Lepas tu kata guru saya, Habib Abdillah Jufri bilang, kita kena, orang dah tulis kitab, kita kena hargai, kita kena baca tu. Sebab penulis tu tidak menulis satu buku kecuali dia dah baca paling tidak 20 buku of that kind. Begitu, ya. Kalaulah contoh orang nak bikin buku mi goreng, buku dia mi goreng umpamanya lah,
cara mi goreng, cara nak goreng, cara nak tumis, cara nak itu. Paling-paling tidak dia dah ada 20 resepi mi goreng. Mi goreng mamak, mi goreng mamu, mi goreng mami. Semua tu umpamanya ya. Dia dah belajar semuanya itu, baru dia boleh tidur. Hati-hati kalau buat begini gitu. Jadi semua tu ilmu dia dah ada. Jadi kita baca satu buku, actually di dalam itu ada kandungan semua yang buku yang dia baca tu. Jadi beruntung, beruntung gitu-gitu. Dengan itu kita sambung juga dengan penulisnya, penerusi penulis kitab ini, ya. Habib Zain ni dia di Madinah. Dia orang Tarim bin Smith. Masih kaum-kaum dengan mufti Singapura dulu, Habib Musa bin Smith, ya. Dia dihantar ke Madinah. Sebab tu Habib kita bukan pilih tahu nak pergi mana. Aku rasa aku nak dakwah lah dekat San Francisco. Aku rasa aku nak dakwah lah dekat Surabaya. Aku tak perlulah pergi ke Malaysia, dah banyak orang alim ulama. Lah, di mana guru dia hantar, di situ dia pergi dan dia tetap sampai mati. Walau susah, walau apa sekali, walaupun tak mengajar. Habib Zain sekarang tak mengajar. Nampak kereta rumah dia ada CCTV. Nampak 4 orang masuk aja, polis datang. Ni siapa ni? Kena geledah, kena apa semua. Allah, kesian, ya. Pahaman kita, pahaman mereka lain tak suka. Ada kereta parking nak pergi rumah dia, kena make appointment, tak boleh ramai orang, jumpa sekejap aja. Allah. Tapi tetap dia tidak berpindah. Dia tak dipindah. Kenapa? Dia arahnya ke Madinah. Di Madinah dia stay. Di Madinah dia stay. Kalau pergi Masjid Nabawi, tengok orang perhati dia. Orang-orang kita kan kenal. Nak salaman dia aja gitu, ada yang tahan, tak kasih. Itu orang-orang alim punya ujian. Habib Zain Al-Habashi, Habib Zain bin Smith. Kita kalau pergi jumpa dia, dapat salam cium, dapat salam tangan dia. Nanti dia bilang, ini dah terlanjur ini, kita bilang dah dikirim salam sama semua orang kau. Kita sampaikan salam daripada Habib Zain. Habib Zain dah tua, dah 80, sekarang dah mulai lupa-lupa sikit. Kesian kita tengok orang tua-tua kita dah mulai lupa-lupa sikit. Kita bilang Allah, dah tak sekuat dulu ingatan dia, ya. Allah. Kalau nak diseronok, cerita Tarim. Dia seronok. Nanti dia tanya kita, nanti dia ceritakan kita. Nanti dia tanya kita, dia ceritakan kita. Habib Zain. Saya panjang duduk tu bol-bol cerita Tarim saja. Begitu, ya. Di samping keterangan yang aku dengar dari guru kami Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, penyusun qasidah ini, atau beliau mengirimkannya kepadaku, juga terampil dari buku-buku beliau seperti Nasaihud Diniyah, Sabil al-Iddikar, Da'wat Tamah, Al-Kalam Mansur Fil Hikam, Darul Mandum, Rasail, Al-Fatawa, dan buku-buku beliau yang lainnya. Kalau buku Imam Haddad ni banyaklah kita dah baca. Banyak kita dah baca buku kitab-kitab Imam Haddad. Itu dia tuan-tuan ni, itu yang bilang futuh tau. Lain orang yang dapat tanya. Contoh kitab Imam Haddad tu, kitab Nasaihud Diniyah tu, kalau orang awam macam kita baca, kita dapat faham, tahu. Orang yang lebih tinggi baca, pahaman dia lain. Orang khas kalau baca, dia nampak macam-macam lain. Terbuka futuh bagi dia. Orang yang ahli lagi lain, dia boleh syarahkan kitab itu. Daripada satu kitab itu boleh sampai satu volume gini. Dia syarahkan every tajuk. Subhanallah. Begitu mereka. Tengoklah guru-guru kita kadang mengajar. Kalau kita lah macam tak ada modal nak cakap, ya. Dia orang kalau mengajar 1 jam, satu muka surat. Kalau baca atas sampai bawah 5 minit. Tapi dia sampai 1 jam dia boleh syarahkan. Dia dikupas. Tengok ni. Daripada kasidah-kasidah ini dia nak syarahkan. Dia refer kitab ni, dia tengok dalam kitab ini, dia begitu. Allah, susah payah. Jadi pada syair yang ada ini saja berkembang menjadi lain, berkembang. Yang ini, orang ini baca dibukakan faham ini, dia rujuk daripada kitab ni dapat faham ini, maka jadilah satu gubahan yang lain. Subhanallah, itu namanya futuh, dibukakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Jumlah bait qasidah ini bila dihitung dengan menggunakan huruf, makna yang besar mengisyaratkan tentang pengamalan isinya, dan yang mengherankan qasidah ini diakhiri dengan huruf ain. Kalau dilihat kalimat syariat yang mulia dalam tulisan Arabnya diakhiri dengan huruf ain,
Begitu juga kalimat arash dan ilmu yang dimulai dengan huruf ain. Jadi ada isyarat di situ. Arash tinggi, arash besar, arash agung. Ilmu sangat luas dan mendalam. Itulah juga apa qasidah ni menunjukkan yang sedemikian begitu ya. Perlu diketahui sebenarnya terlintas dalam hati keinginan untuk menguraikan biografi junjungan kami dan keberkahan kami penyusun qasidah ini. Tetapi keinginan ini tidak dapat terwujud kerana berbagai alasan, di antaranya aku melihat beliau tidak terlalu menyukai hal ini dan juga tidak suka memperpanjangkan pembahasannya. Jadi penulis syair ini siapa? Imam Haddad ya. Jadi kalau Habib Zain Habsyi ya, Habib Zain Habsyi. Jadi kalau dia nak tulis tentang biografinya akan jadi panjang lebar kitab ini. Jadi lari pulanya pada dia punya tujuan tulis kitab ini. Maka dia tak tulis. Dan kenapa lagi dia tak tulis? Banyak cerita yang mencari bagi adat. Ini guru ya. Dia orang bukan nak cari orang yang ada mencari bagi adat, tapi memang ada pada guru yang tak ada cari bagi syariat, perkara yang mencari bagi adat. Tu memang ketika satu keistimewaan. Sengaja mencari guru yang ada mencari bagi adat tak boleh. Cari guru yang tak mencari bagi syariat, bahkan bagi setengah guru-guru yang istimewa, dahlah dia mengajar syariat, pada diri dia tak ada mencari bagi syariat, bahkan Allah karuniakan dia banyak perkara mencari bagi adat. Tu istimewa tu namanya. Tapi bukan kau cari yang pelik-pelik saja, tapi syariatnya tunggang langgang, tak mau. Begitu ya. Dan dalam cerita Habib Ahmad bin Zain banyak yang begitu-begitu. So takut lari pahaman orang, kena explain pulanya, dah jadi buku lain pulanya, maka dia tinggalkan saja ya. Alasan yang lain, aku juga telah mengetahui keadaan dan imam-imam ni tak suka nama dia disebut-sebut. Macam Imam Syafi'i, aku suka setiap yang belajar pada aku tak mengatakan bahawasanya itu diambil ilmu daripada aku. Kan orang sekarang mazhab Syafi'i, dia lagi suka kalau kita bilang kita kan orang sekarang bilang jangan ikut mazhab, mana boleh mazhab. Kan Imam Syafi'i pun kemaruk sangat nak pakai mazhab aku Syafi'i, dia pun tak suka. Dia pun suka, tapi memang kita memang belajar daripada dia, ambil daripada pahaman dia, guru-guru kita sealiran dengan dia. Maka Allah Ta'ala dianya low profile, tapi Allah Ta'ala nak muliakan namanya, maka disebut Imam Asy-Syafi'i. Mereka tak suka nak diserlah-serahkan. Begitulah juga Imam Ahmad bin Zain ni, maka sebab itu dia tak perpanjangkan kisah riwayatnya. Alasan yang lain, aku juga telah mengetahui keadaan dan muamalah beliau dengan Allah, keikhlasan, kuatnya keyakinan dan pancaran nurani, ketungguhan beliau dalam beragama, ilmu beliau zahir dan batin, sikap beliau yang selalu menjaga zahir syariat. Kita tengok ya, menjaga zahir syariat ya, dan memperkuat batinnya dengan syariat. Di samping ketinggian makrifat beliau kepada Allah, juga hal lainnya yang sulit untuk ditulis. Kita bilang banyak benda-benda yang bahagian makrifat hakikat, macam mana nak tulis? Macam mana kau nak tulis benda-benda begitu semua? Unexplainable ya. Unexplainable, perkara-perkara rohani. Unexplainable. Jadi sebab itu dia tak tuliskan di sini. Bahkan bisa jadi beliau akan beralasan dan keadaan yang tidak aku ketahui lebih banyak daripada yang aku ketahui. Nanti aku dah tulis banyak panjang lebar, rupanya pun baru sikit aja. Jadi kamu sangka wah hebatnya Imam Ahmad bin Zain Habsyi, rupanya dia bukan hebat, dia sangatlah hebat. Nanti kita sangka dia hanya hebat. Begitu ya. Jadi yang aku tulis panjang lebar tu pun kecil daripada biografi. Baik aku jangan tulis. Jadi kalau aku tulis kau sangka setakat itu saja. Setakat itu saja. Rupanya dia lebih daripada itu ya. Ini semua hanya jauh hari mengenal manikam. Kalau nampak manikam, dia bilang ini manikam, mutunya tinggi, harganya tinggi ni, benda ni susah nak cari, ini mahal ni, ini istimewa, cantik, kau tengok ni, kau begitu, kau tengok cara dia punya canai dia, kau tengok. Itu maknanya orang tu jauh hari. Itu nama jari mengenal manikam. Dia nampak manikam, dia kenal dan dia terus letakkan kedudukannya. Terus dia suruh dipersembahkan, dipakai, letakkan di mahkota, ditatahkan pada cincin. Tetapi kalau orang yang tak tahu, dia nampak manikam, apa ni? Asal batu ni begini. Ini batu ni kenapa pula begini? Umpamanya ya. Apa sebab kaca ni begini? Kaca dia bilang. Apa sebab pula kaca ni warna ni begini? Lain pelik ya. Kau tengok batu lain semua. Ini lain macam lah. Batu jin tak? Tidak.
Umpamanya ya. Umpamanya kalau orang tak faham, nanti dia gitu, pasal dia bukan jauhari, sebab dia tak kenal manikam. Kalau gini, dia bukan jauhari, sebab tu dia tak kenal manikam. Silap-silap, dia hanya suka nak menikam. Begitu ya, orang begini. Jadi ini tengok, ini jauhari, dia tahu macam mana imam ini, dia tahu, dia sebab tu dihargai ya. Dan tidaklah segala pada ustaz-ustaz kita lah yang seleran kita sebut guru dia gini, sebut kiai dia gini, kecuali dia nampak, dia tahu keistimewaannya dan dia hargai. Macam kita sebut tentang Habib Ali bin Jaafar Batu Fahad, aku nampak depan mata aku tengok zuhud dia, aku tengok pengorbanan dia, aku tengok ikhlas dia, aku tengok mesra dia, aku tengok lunak dia. Sebab itulah kita hargai dia. Kalau jauhari yang pandang dia akan pandang setinggi-tinggi manikam. Aku yang bukan jauhari pun dapat memandang dia sebagai satu permata yang indah. Kalau jauhari yang pandang dia akan bilang dia manikam. Tidak ada seumpamanya di tempat ini pada zaman ini. Begitu ya. Jadi begitu dia orang yang faham ya, tu orang yang faham. Yang tak tahu, dia tak tahu. Dia batu pun dia tengok apa ni? Ya. Semua ni benda akan saja umpamanya lah ya. Pasal dia bukan jauhari, maka dia tak kenal manikam. Apa maksud hanya jauhari kenal manikam? Ada orang tak tahu tu, orang sekarang ni pergi bahasa pun dia tak faham. Apa maksud hanya jauhari manikam? Melayu kenal keling. Apa pasal? Melayu nama jauhari, manikam keling. Bukan hanya jauhari kenal manikam. Itu memang kawan dia, jiran dia. Jauhari tu ahli permata. Jauhar tu permata. Jauhari tu ahli permata. Mengenalkan batu manikam yang indah. Hanya jauhari mengenal manikam. Tu orang Melayu. Cantik orang Melayu punya cakapan ya. Tinggi ya. Begitu ya. Hanya jauhari mengenal manikam. Tinggi dia punya maknanya tu. Baik. Ini semua sesuai dengan kemampuanku dan kekuatan yang Allah berikan kepadaku dalam memahami hakikat agama dan zahirnya tanpa campur tangan kekuatanku sama sekali, dan hanyalah Allah yang maha mengetahui dan akan keadaanku. Allah yang beri aku faham, Allah yang buat aku understand Habib ini, Allah yang buat aku able to recognize who he is, Allah yang buat aku tahu value dia, bukan aku I got nothing. Allah yang buat aku faham dia. Baik. Adapun mengenai kedudukan guru kami dan keberkahan kami Al-Imam Habib Abdullah Al-Haddad, maka aku tidak mengetahui sedikit pun, tetapi ringkasnya seluruh kepribadian para ulama yang tertuang dalam Qasidah Ainiyah itu terkumpul pada diri beliau. Ya Allah, kita kalau cerita Imam Haddad begini, Imam Haddad begini, Habib Zain mengatakan tak apa pun dia Imam Habib Ahmad bin Zain Habsyi, penulis syair ini, aku tahu dia begini, dia begini. Tapi pun not aku tahu, Allah beri aku tahu, dapat sebagai aku faham dia, I understand him, and that understanding is gifted from Allah Ta'ala. Namun his teacher Imam Abdullah Haddad, aku tak tahu, my level tak tahu, aku cuma tahu namanya, bagaimana dia semua far from aku boleh faham, aku tak faham. Dia tak faham. Dia tak faham bermakna Imam Ahmad Zain Habsyi dah tinggi, Imam Haddad jauh lebih tinggi. Tak terjangkau aku. Begitu ya. Tapi orang sekarang banyak faham. Dia tengok nama Imam Haddad, dia tengok, dia tahu, dia faham. Oh, ni Syiah. Oh, pandainya dia, mudah dia terletakkan begitu ya. Allah, ini dah alim ulama gitu. Aku tak tahu. Far from my ability to understand him. Itu maksud dia ya. Baik gitu ya. Tetapi yang aku tahu, semua ulama-ulama yang ada ni semua bersikap dengan sifat yang dia tulis dalam syair ini. Maknanya aku nampak fulan baik, actually he take from this. Fulan baik begini, take from this. Sumber bagi kebaikan orang sekarang ini ya. Baik. Buat kita baca kitab ini tulis Habib Manzin, dengan sebelum kita baca dia punya syarah dia semua tu, kita tengok bahawasanya Habib Zain bin Semit ni sendiri pun pelik juga, bahawasanya cara dia memahami guru-gurunya pun tak macam kita. Cara dia punya understanding pun tak macam kita ya. Baik. Ketika lambang-lambang perkara kebaikan dan kesalehan telah punah, orang-orang saleh semakin sedikit jumlahnya, ilmu yang bermanfaat dan amal saleh telah hangus, keadaan penduduk zaman semakin bertentangan, keadaan tarikat semakin terpuruk dan hakikat tertutup,
serta yang tersisa hanyalah golongan-golongan yang sedikit sekali di zaman ini. Mereka terabaikan dikarenakan kebodohan dan kegelapan yang telah merata kepada penduduk zaman. Di samping sisa-sisa cahaya yang sedikit, tidak dapat terlihat jelas cahaya-cahaya ini kecuali bila dipandang dengan cahaya. Sedangkan kegelapan, kebodohan juga kelalaian telah merasuki diri mereka. Subhanallah. Zaman sekarang nak cari orang yang begini dah susah. Dahlah sikit terlindung pulaknya dengan segala kejelekan. Nak pandang cahaya kena dengan hati yang bercahaya. Kita bilang ya, kalau nak pandang kota tarim bukan dengan pandang ini, pandang mata hati ini. Jadi kalau nak pandang orang-orang ahli cahaya dengan hati yang bercahaya, baru kau dapat kenal dia. Baru kau dapat kenal dia. Tetapi sangat sedikit orangnya ya. Tetapi kalau kau nilai-nilai masih ada, masih boleh jumpa ya. Adalah juga sikit-sikit sisa-sisa. Kena bilang tadi tak ada langsung tak boleh tau. Dah tak ada salihin, dah tak ada wali, berdosa. Masih ada. Cuma dimasturkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala masturkan dan dia pun masturkan. Akhir zaman ya, kalau kau tengok orang semua dah ikut hawa nafsu, salah orang bilang betul, betul orang bilang salah, ketika itu sembunyi, hide and save yourself, and then whoever want to be saved by you. Hanya sembunyi, selamatkan dirimu dan selamatkan orang-orang yang suka diselamatkan olehmu. Jangan tampil. Kau tampil timbul fitnah. Fitnah atas agama Allah. Nanti dia cakap yang benar, orang jahat akan tikam dan dia mengatakan ini salah, ini yang benar. Maka orang semua pandang yang salah itu sebagai benar. Jadi agama Allah terfitnah. Dan dia pun makin dapat payah dan susah. Tetapi kalau dia hide, dia duduk, dia diam, sekurang-kurangnya orang yang cari kebenaran tahu nak tuju dengan dia siapa. Safe ya. Sebab itulah akhir zaman kadang-kadang setengah-setengah ustaz dah bagus-bagus, tiba-tiba kita tengok dia dah tak tampil lagi. Sama ada memang dia sendiri tak tampil ataupun keadaan membuat dia tak boleh nak tampil. Tak dibenarkan tampil. Itu semua kita jangan komen apa-apa. Itu semua tu memang dalam proses Allah Ta'ala nak hide them. Sebab dianya sanggup tampil, dianya sanggup terima keterikan orang, dianya sanggup ditikam orang pun. Tapi Allah Ta'ala sudah tiba waktu ilmu kau tu valuable untuk diketengahkan, hide, sembunyi. Sudah, orang nak jumpa kau. Allah Ta'ala nak jadikan dia mastur. Allah Ta'ala dalam proses nak jadikan dia mastur, tersimpan. Baik itu tak selah. Berlakulah macam-macam itu dan ini dan itu sehingga dia tidak tampil lagi. Begitu ya. Hati-hati. Dan guru-guru yang begini kita kena pandai cari mereka. Kena sampai cari mereka sebelum mereka terus lenyap ya. Baik. Qasidah ini mempunyai keinginan yang sesuai dengan kehendak, perintah dan keredaan Allah untuk memberi pemahaman kepada orang-orang yang bodoh itu dan untuk menyedarkan orang-orang yang lalai, juga mengingatkan tentang tarekat dan para ahli tarekat, di samping menerangkan tentang sejarah mereka, terutama masing-masing dari pembesar para salaf. Orang-orang pembesar, ada pemuka-pemukanya, orang-orang top guynya ya. Baik. Dan qasidah ini beliau menggambarkan kesedihan yang diliputi oleh linangan air mata, juga luka yang merasuk sampai keseluruhan bahagian tubuh beliau, kerana mereka para pembawa cahaya dan sifat-sifat yang terpuji itu telah tiada. Rintihan kalbu. Kenapa derita tengok orang saleh ini dah tak ada, orang yang macam fulan dah tak ada, orang yang macam fulan. Dulu di sini ada fulan, sekarang dah tak ada. Dulu imam masjid ini fulan, sekarang dah tak ada. Jadi kepiluan hati ya. Jangan kata zaman dia sajalah. Sekarang yang kalau pergi tarim, yang biasa kita jumpa dia, kita belajar dengan dia, boleh dikatakan 90% dah tak ada. Habib Salim Syatirinya, Habib Masyhurnya, Habib apa yang dulu-dulu lagi banyak lagi, Habib masanya semua, Habib Aidrus bin Semidnya, Habib Abdullah bin Alinya, Habib Sa'ad Al-Aidrusnya, semua tu lebih 20-30 nama kalau kita sebutkannya. Semua dah tak ada. Syekh Abu Bakar Al-Khatibnya, Syekh Husain Al-Khatibnya, semua dah tak ada. Semua dah tak ada. Syekh Abdul Rahman bin Utbah Fadalnya, Habib Husain Al-Haddadnya, yang kita tahulah guru-guru kita yang biasa kita jumpa dia di tempat sini, kita jumpa dia di masjid sini, kita baca kitab dia dekat sini. Semua dah tak ada.
Of course ada yang barulah, kita jangan bilang yang baru tak gini. Yang baru tu pun dengan kita jauh beza antara langit dengan bumi pun lebih tinggi lagi. Cuma yang dulu tu kita lebih rapat dengan dia, lebih mesra dengan dia ya. Semua dah tak ada. Jadi kalau kita dah jumpa Habib-Habib yang datang ni, yang quite young lah ni, Munsif Al-Haddad yang batu, semua kita junior tau. Kita jumpa 2 Munsif Al-Haddad before him tau. Jadi kalau jumpa yang baru-baru datang ni semua, kita mencerita tu lah. Ingat almarhum Habib. Ceritanya cerita orang-orang dulu dia. Ingat Habib Fulan ni. Ingat Habib. Oh Masya Allah. Nanti dia cerita. Kita pun cerita pengalaman gitu. Macam kita lah. Sepupu-sepupu. Jumpa cerita. Ingat tak arwah mak engkau dulu? Betul. Bapak engkau pun gitu gini kan. Cerita-cerita lama kan. Sekarang ni kita kalau jumpa-jumpa 2 orang semua. Ceritanya cerita-cerita lama. Ingat-ingatkan begitu. Ni macam inilah. Dia bilang cerita-cerita lama. Terkenang terkenang di masa dulu hatiku merasa pilu. Begitu ya. Inilah dia. Jadi terkenang yang dahulu-dahulu punya kisah orang saleh buat hatinya merasa pilu. Baik. Pembara bawa sifat terpuji. Beliau sangat merindukan mereka dan kerana kerinduan inilah beliau menjauhi kebiasaan diri dan menyendiri dari orang-orang. Dikarenakan mereka telah jauh dari tarikah para salaf. Keadaan beliau ini sudah menjadi jawapan atas yang menjadi beban bagi beliau. Hal bisa difahami oleh orang yang berakal tanpa harus diucapkan melalui lisan. Baik. Ini semua mukadimahnya panjang ya. Kita potong sampai perenggan yang penghabisan. Di samping sifat-sifat yang terpuji dan ilmu makrifat yang sangat tinggi yang mereka miliki, mereka mengajak orang ke jalan Allah dengan tingkah laku ya. Tinggi, ilmunya tinggi, tapi mengajak orang bukan hanya dengan mengajar. Bagaimana kitab ini, bagaimana hadis sahih ini, bagaimana begini, praktikal mereka tu saja. Bahkan kalau tengok orang-orang golongan ini, engkau belajar hukum daripada dia dahulu sebelum kau baca daripada kitab. Kau tengok cara dia duduk, kau tengok cara dia pakai serban, kau tengok cara dia pakai syal, kau tengok dia cara pakai jubah, tengok cara dia senyum, tengok cara dia punya salam, tengok cara dia punya hidang, tengok cara dia punya itu dan ini. Kau tengok, kau belajar hukum daripada praktikal dia dahulu sebelum kau baca kitab. Nanti apabila kau buka kitab, patutlah Habib buat begini, rupanya memang tertulis. Kita baca kitab, nanti kita jumpa hadis Nabi, patutlah imam ini tulis begini kerana hadis Nabi pun buat begini. Jadi begitu. Jadi apabila kau tengok mereka safe, kau tahu tidak gerak-geri mereka, kecuali semuanya tu by the book. Dan bukan Habib-Habib kita saja, dulu kiai-kiai kita pun gitu juga ya. Semua by the book ya. Dulu Singapura tu ada satu Kiai Zuhri, orang Jawa, alim, murid itu Habib Hamdillah Jufri, murid dia. By the book. Anything kalau nak discuss agama dengan dia, ini guru kita punya guru. Nanti dia cerita ke gini, nanti dia tanya. Nanti kalau dia tanya, Habib Hamdillah kasih cadangan begini-begini, dia bilang, ya Alhamdulillah, yang inti cakap ni daripada pandangan inti sendiri, your own idea, or you to kill dari kitab. Dia bilang, oh itu pahaman saya lah Kiai. Oh ya, dia tak mau pakai. Macam mana fantastic pun, macam mana tengok macam bagus pun, kalau daripada pahaman kau mungkin salah, mungkin betul, baik tak ambil. Pasal apa? Aku ada satu pahaman yang kau pegang yang dari kitab, yang ulama dah sahkan, yang dah diikut, dan ini kitab pun bersandar daripada macam-macam punya sanad dan macam-macam punya keterangan. Take this better than take your idea. Kalau dia bilang, Ana jumpa dalam kitab sekian Kiai, ya kah? Boleh pinjam saya tengok. Oh Masya Allah, saya belum jumpa masalah ini. Terus diikut, serta-merta diikut. Very strict tau. Jangan kau ingatkan ini kiai-kiai kita, ulama-ulama kita semua tu pakai ilham, pakai mimpi saja. Semua tu mereka, semua ilmu mereka tu cukup sandarannya, strong. Mereka suka saja mentohmahkan seolah-olah kita ni tak ada kiai, seolah-olah kiai kita ni empty, seolah-olah ulama-ulama kita ni bikin apa tanpa dalil, seolah-olah ulama kita ni ceroboh, seolah-olah semua yang diaturkan baik ibadat malam nisfu Sya'bannya, doa awal tahun akhir tahunnya, tahlilnya, semuanya tu ada sandarannya, semuanya tu ada keterangannya. Semuanya tu ada keterangannya. Dia bukan bikin sembarangannya, begitu ya. Baik. Tapi mereka bukan di samping mereka ajar menerusi kitab, praktikal mereka kau tengok, kau dapat belajar. Kau dapat belajar semua ya. Jadi kalau senang sebab itu ada guru ya.
ada guru. Dia punya penampilan tu kau tengok, kau ikut, kau selamat. Kau selamat. Sebab mereka mengambil apa semua daripada kitab. Tidak bikin besar dan kecil. Tidak daripada kitab. Ya. Sebab tu saya suka Kota Tarim tau. Kota Tarim ni macam kitab bergerak tu. Setengah-setengah bab dalam kitab fiqah lah. Jangan cakap kitab tasawuf ya, kitab fiqah ya. Kat negeri kita hanya setakat baca je tau. Itu pun orang heran. Ada bab ini ustaz ni, ada bab gini. Yalah. Itu pun orang tak tahu. Kalau kita buat nanti orang yang kan kita, kok aneh ya. Kalau di Tarim kau tengok hari Jumaatnya, imamnya masuk di mana, pintunya di mana, ininya di mana. Semuanya accordingly. Cara imamnya punya serban, cara dia punya lilit selindang, cara dia punya pakai jubah, cara dia punya pegang tongkat, caranya punya masuk pintu, caranya punya jalan nak naik mimbar, cara dia naik mimbar, cara dia bentang alas atas mimbar. Kalau kau gunakan itu sebab ada checklist, kau cek satu-satu, kau boleh tik 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 tik. Praktikal mereka semua bertepatan dengan kitab. Semua begitu ya. It's not SD light It's not SD light. Everything. Sebab itu kita suka sebab kat sana semua tu kiranya by the book. Semuanya lulus audit. Pas. Mana aku tak suka. Setengah tempat terlepas. Melepas. Asal pas. Bolehlah begitu ya. Allah. Tapi itu begitu. Hal ehwal mereka begitu ya. Pergi Tarim ya, pergi pasar ya. Kau tak takut akan tipu tau. Dia kalau barang-barang yang berat pakai timbang. Barang-barang yang semacam kacang pakai sukat. Kau jangan takut tipu. Sukat dia patut ada dia punya besi untuk ratakan atasnya tu. Tak pernah pakai besi tu. Kenapa mesti munjung tinggi? Tak kacang 5 cawan. Mesti tinggi-tinggi dia punya shadok. Ada besinya tapi besinya tak digunakan untuk rata. Setengah tempat ratakan. Tengok ya, rata ya. Maknanya aku tak kurangkan ya. Setengah tempat dah baguslah. Mereka ada besinya. Syaratnya ada kena besinya. Ada untuk dia punya ratakan dia. Tapi tak pernah pakai. Pasal dia tinggi gini. Tinggi gini. Dah tak cukup itu. Kalau 5 pot, 5 cup gitu, tinggi-tinggi. Kan tak berapa banyak ekstra. Tak cukup nanti ambil berapa genggam lagi. Mereka punya cara punya meniaga. Tak takutkan tipu. Mereka punya cara begitu. Hospital dia pun gitu tau. Saya sakit pergi hospital Seun, kena taftid, itu apa tu namanya, laser pukul batu, tung. Kita cerita orang Singapura, dia bilang itu Singapura pakai tahun 70-an. Dia masih pakai lagi, mesin lama punya ya. Dia bilang yang kau bayar duit sekian adalah untuk sekian kali pukul. Berapa kali pukul adalah kiranya ekstra sedekah daripada hospital. Dia punya rawatan pun ada ekstra. Ini kiranya tak payah bayar, kiranya pemberian hospital untuk engkau. Dia punya proses pun ada yang ekstra. Ingatkan beli kacang ada ekstra ya. Punya proses hospital pun ada ekstra begitu. Dia punya orang dia punya follow every single thing. Sebab itu kita suka banget praktikal yang dia bilang. Aku dipelajari dari praktikal dia before aku tengok cek ilmu dia. Kemudian aku nampak yang praktikal semua tu according to the book. And then the book all according to dalil. Begitu ya. Kita belajar daripada guru kita daripada praktikal dia dahulu. Nanti kita tengok cara dia gurau, cara cakap. Baca kitab Syama'il Nabi. Ada rupanya. Patutlah Habib ini buat begini. Patutlah Kiai ini buat begini. Rupanya dalam kitab dah ada dah rupanya. Begitu ya. Ucapan dan kepribadian mereka yang mana diri mereka selalu menjaga amanat, kehormatan, zuhud, rajin ibadat dan mahu berkorban sehingga mereka berhasil mengumpulkan ilmu zahir dan batin, juga berhasil menapak ke darjat yang sangat tinggi ya. Zahir batin mereka ya. Baik. Wasiat pada wali dan salihin tentang takwa. Ini semua disyarahkannya dia ya. Takwa kepada Tuhan alam semesta merupakan kemuliaan besar yang tinggi dan perisai bagi pelakunya di dunia dalam arti keimanan dalam hatinya menjelang kematian dan semasa ia di akhirat. Kedua hal inilah merupakan keadaan di dunia dan keadaan di akhirat.
dan dua tempat yang awal dan akhir. Orang yang bertakwa akan kembali kepada Allah dalam keadaan mulia dan terjaga. Sedangkan orang-orang yang melalaikan perintah Allah dan melakukan larangannya, mereka akan kembali dalam keadaan hina dan tercela, ya. Jadi takwa kepada Allah itulah sumber daya keselamatan kita, zahir dan batin, dunia dan akhirat. Zahir pun batin pun dah tentu, batin kita, zahir kita pun, kerja office kita, bengkel kita, jual beli kita, tak selamat kecuali ada takwa. Peniaga yang ada takwa dengan peniaga tak takwa, peniaga yang tak ada takwa tak selamat, walaupun untungnya besar. Yang bertakwa selamat, tenang, pasal dia pakai duit, dapat duit halal, tenang dan tak jadi tamak dan tidak memenatkan dia dunia, apalagi tentang perkara-perkara kerohanian. Ketika bila lagi ketakwaan ini manfaat ketika dunia, ketika sekaratul maut, orang yang bertakwa selamat, orang bertakwa selamat. Malaikat akan datang menenangkan dia. Sesudah mati selamat, akhirat selamat. Yang tak takwa dia, ya, apa selamat di sana bermakna dari sini dah selamat tau. Kalau sampai boleh sana punya huru-hara besar, dia boleh clear, bermakna kat sini pun dia dah clear tau. Apa yang nak sampai di sana tu buatnya lah di sini, bermakna dari sini dah clear. Tetapi kalau di sana huru-hara, di sini pun maknanya tak tentu arah juga. Kalau kat sana dah menggelabah, kat sini pun kau tengok menggelabah. Kalau yang haram, yang tak takwa kepada Allah Ta'ala, dalam apa bidang sekalipun, hatta bidang ustaz, bidang agama sekalipun, kalau kau tidak takwa pun tak senonoh juga. Hatta bidang dunia sekalipun, kau kerja bengkel ke, kau kerja meniaga jual buah duku ke, tapi kalau kau takwa, selamat, tenang, cool, tertib, teratur, secure, peace. Tapi kau ustaz pun kau tak takwa, kau punya pengajaran pun bercelaru, kau punya sikap pun bercelaru, hal ehwal kau pun tak betul, niat kau lagi akan jadi lari, ya. Kenapa? Akan membawakan ke akhirat pun begitu. Ada ustaz takwa, ya, kalau sebagai ustaz kita ceroboh hukum Allah Ta'ala, begitu, ya. Jadi takwa zahir batin, ya, zahir batin, keselamatan dunia dan akhirat, ya, dunia dan akhirat. Bagaimana firman Allah Ta'ala, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim min rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan andai kata engkau lihat ketika orang-orang berdosa menundukkan kepala mereka di sisi Tuhan mereka, tundukkan kepala ni makna mereka hina, tak boleh angkat muka pun, yaumil mahsyar, ya, hina, takut. Apa mereka cakap? Mereka mengeluh. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, betapa hebatnya yang telah kami lihat dan betapa yang telah kami dengar, dan nampak yang nama mahsyar, dah nampak yang nama matahari setingkal atas kepala, dan nampak arasy Allah Ta'ala, dan nampak malaikat Zabaniyah, dan dengar gemuruh bunyi api neraka, dah dengar segala malaikat punya tengking, semua itu dah dengar semuanya. Maka kembalikanlah kami ke dunia, kami akan melakukan amal kebajikan. Sungguhnya kini kami adalah orang-orang yang meyakini. Dah tak boleh lagi lah. Dah ketika itu baru nak minta, baru nak rayu, dah tak boleh lagi, ya. Jadi kalau kau tak takwa kat dunia, pasti di akhirat akan tertunduk. Pasti akan tertunduk dekat akhirat nanti, pasti akan tertunduk, ya, di mahsyar. Mahsyar nantilah, kat dunia aku boleh tak tunduk dulu. Dah tunduk pun. Orang yang kata tunduk di sana, kat dunia pun dah tertunduk. Tertunduk tu maknanya hina. Tertunduk kemegahanmu, kemuliaanmu, tertunduk pasal apa? Dengan hukum Allah Ta'ala kau ceroboh, kau apa? Kau bukan orang yang mulia, kau hina sebetulnya. Walaupun kau mendabik dada ke sana sini, walaupun sana sini panggil kau mulia, walaupun sana sini menggelarkan kau dengan mulia, kau hina sebetulnya. Kau dah tertunduk sekarang. Kau dah tertunduk juga dari sekarang, ya. Mahsyar bila, ya? Mahsyar lama lagi lah, ya. Mahsyar lama tak mahsyar? Mahsyar dia sekejap saja. Antara kita dengan mahsyar hanya berapa ketika saja dah mahsyar. Hanya tinggal tunggu bumi meledak, meletup, kiamat. Soon after that mahsyar lah. Nak tunggu kiamat ni lebih lama lagi. Nak tunggu kiamat ni daripada zaman dinosaur sampai sekarang dah berapa million years? 65 million years. Jurassic Park, Yang before that dah ada lagi.
Zaman Nabi Nuh, zaman dia sampai sekarang sini berapa? Zaman Nabi Ibrahim sampai kita saja 6,000 years. Zaman Nabi Nuh lama lagi 1,000 years. Antara the last moment kiamat sampai the first moment mahsyar, very short period of time. Sangat cepat. Sangat cepat, kita rasa dah sampai hari mahsyar. Dah sampai hari mahsyar, sangat cepat, sangat sekejap sekali. Jadi jangan sangka mahsyar tu macam lagi ribu-ribu tahun dunia. Sana nak sampainya sekejap dah sampai, tunggunya ribu-ribu tahun. Tunggunya ribu-ribu tahun ya di mahsyar sana ya. Hal ini ketika tersingkap bagi mereka keadaan yang sebenarnya dan telah diangkat dari mereka hijab tabiat dan bodoh, tabiat yang bodoh ya. Sekarang baru dia sedar ya. Sebab itu ya, kita kan sebut tentang tadi akhir zaman lah, huru hara lah, ngeri ya. Ngeri dan ngeri, takut. Tapi orang saleh ngeri pun ngeri, tapi actually they look forward tau. They are eager tau. Why? Pada hari itu nampak kebenaran. Yang semua yang dustakan tengok macam mana muka mereka nanti. Semua yang mendustakan, semua yang angkuh tengok macam mana mereka tersungkur nanti. Tengok macam mana kau bilang tak akan berlaku, tak akan berlaku. Aku cakap tak laku. Sekarang kau tengok kau punya perilaku. Begitu ya. Ketika itu baru tengok. Jadi orang sebetulnya eager tau. Itu juga hari mahsyar. Orang-orang saleh akan tengok benar yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Benar. Dia takut tentang diri dia, tapi di pandang hari ini dia tengok benar. Wahai kamu yang tak beriman, kau nampak benar ke tidak? Jadi ke tidak? Ya, baik. Saat itu mereka meminta dikembalikan ke dunia untuk beramal saleh. Mana mungkin lagi mereka dapat kembali ke dunia? Allah berfirman, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Dikatakan kepada mereka, kami telah memberi usia panjang kepada kalian sehingga seorang yang mahu ingat maka dia dapat ingat selama ini, dan selain itu telah datang kepada kalian satu pemberi peringatan. Allah tak boleh ketika itu nak minta balik. Kau dah diberi peluang kau dah beri. Bila dia mula rayu, mula nak putus nyawa dah mula rayu, sampai dalam neraka pun masih rayu. Nak putus nyawa dia bilang sama Israel ya, minta sama Allah tak laku, minta sama Israel sekejap. Israel apa Israel tempat dia? Kau dah beri bukan few second, kau dah beri your whole life, berpuluh tahun. Tetapi masa kau bikin hal kau, kami tak kacau. Sekarang kami nak buat hal kami, kamu jangan kacau. Begitu ya. Sampai begitu sekali mereka yang dah dipanjangkan umur. Dan dalam ayat ini dibilangkan panjangkan umur. Kalau orang nak ambil iktibar, dah ambil iktibar lah. Umurnya berapa sini? 60. Setengah tafsir mengatakan umur ini 60. Kalau orang dah umur 60 agaknya dah ambil iktibar belum? Umur 40 pun dah mulai ambil iktibar. Dah tua kita ya, anak-anak dah besar kan? Umur 40 orang yang berakal, akil balik dia dah mulai nangis. Ya Allah, aku dah akil balik ya Allah. Dah ada malaikat catat aku ya Allah. Umur 40 dah betul-betul tobat kepada Allah Ta'ala. Umur 60 dah ready anytime Allah. Tetapi kalau orang yang tak ambil iktibar dah 60 masih belum nak ambil iktibar lagi. Sedangkan sudah datang yang memberi peringatan. Ada yang mengatakan beri peringatan, dan siapa tahu? Uban itu peringatkan bahawasanya dia dah tua. Janggutnya dah tak hitam lagi. Jadi uban tu peringatan. Uban tu adalah peringatan ya. Uban tu adalah peringatan. Jadi jangan bilang belum ada peringatan. Dah, ubanmu tu peringatan. Uban tu adalah peringatan ya. Jadi ada yang mengatakan sudah tentulah peringatan daripada ulama, ustaz, tuan-tuan guru yang beri nasihat pun peringatan. Salah satu yang pada diri kita ialah uban. Uban ya. Allah, tua tahu kita ya. Kalau sampai dah beruban ya namanya dah tua ya. Bila-bila saja boleh diambil oleh Allah Ta'ala ya. Arti ketakwaan ialah mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya secara zahir dan batin, disertai rasa takut kepadanya, penuh pengharapan kepadanya, menginginkan anugerahnya, tunduk kepadanya dan mengenal keagungannya. Subhanallah. Allah berfirman, walikulli darajat mimma amilu, dan bagi setiap kelompok kami berikan kedudukan, darjat, beberapa tingkatan disebabkan apa yang mereka upayakan. That's why takwa pun ada peringkatnya ya. Tak semua sama ya. Ada yang tinggi, ada yang lebih tinggi, ada yang haqqa tuqati, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih tinggi lagi ya.
Jadi takwa ni apa? Buat yang disuruh, tinggal yang dicegah. Zahir dan batin tau. Jadi buat yang disuruh, zahir dan batin. Tinggal yang dicegah, zahir dan batin. Selalu orang sangka yang zahir saja. Buat yang disuruh, sembahyang, zakat, puasa, haji, amboi, ambil kursus, belajar, kumpul duit, baguslah. Yang batin kau tak ambil kisah pun. Sembahyang, zakat, puasa, suruhan yang zahir. Sabar, ikhlas, redha, suruhan yang batin. Imam Ghazali bilang, yang ini sembahyang, zakat, puasa, dalilnya apa? Quran dan hadis. Sabar, redha, ikhlas, dalilnya apa? Quran dan hadis juga. Tapi yang ada orang tak belajar pun. Apa itu nama sabar? Tak belajar pun. Apa itu nama redha? Tak belajar pun. Apa nama zuhud? Tak belajar pun. Allah, yang batin tu maksud ada orang tak nampak, tak belajar. Ninggalkan yang ditegah, zahir dan batin. Yang ditegah, rompak, zudi, zina. Yang ditegah yang batin, ujub, riak, takabur. Tak belajar pun yang nama takabur tu apa, yang nama riak tu apa. Allah. Nah, yang ada dan dah buat gitu semua, buat gitu tak cukup tau. Sembahyang, dah sembahyang. Sabar, dah sabar. Judi, dah tinggal. Riak, dah elak. Kau buat itu semua dengan rasa takut kepada Allah. Pasal apa? Tak berani langgar. Kena buat. Pasal Allah buat dengan rasa takut pada Allah. Bukan jangan buat dengan rasa bangga. Dah sembahyang zuhur, lega rasa ya. Begitu ya. Allah. Rasa takut kepada Allah. Dengan rasa takut kepada Allah, penuh pengharapan, terima ya Allah. Janganlah nanti yaumil akhir aku tengok kosong rupanya ya Allah. Hadir kuliah. Ya Allah, janganlah dalam majlis ini rupanya aku paling hina ya Allah. Orang nampak aku sebagai ahli masjid, orang nampak aku rupanya di sisi Engkau aku hina ya Allah. Jangan ya Allah, jangan ya Allah. Penuh pengharapan ya, menginginkan anugerah daripadanya. Harap anugerah apa? Jangan kena seksa, jangan sampai di reject, jangan sampai ditempelak. Itu maksud takwanya. Halus ya. Bukan hanya buat disuruh tinggal yang ditegah gitu aja ya. Penuh pengharapan, penuh takut, penuh malu dengan Allah Ta'ala, tunduk kepadanya, malu ya, dan mengenal keagungannya. Tidak aku sembahyang, tidak aku puasa, tidak aku ikhlas, tidak aku sabar, kecuali kerana membesarkan Allah, kerana takut kepadanya, kerana harap kepadanya. Tidaklah aku tinggalkan judi, tidaklah aku buat zina, bukan sekadar kebetulan, tapi memang kerana aku takut kepadanya. Tidaklah aku tinggalkan mulut jahat, tidaklah aku tinggalkan ujub dan riak, kecuali aku takut kerana Tuhan tahu itu dalam hati aku ada. Kerana membesarkannya dan mengharapkan ganjaran kepadanya. With full of awareness and full of hope, full of fear, full of respect towards Allah Ta'ala, in being taqwa. Itu maksudnya ya. Jadi bukan takwa sekali. Buat yang suruh tinggal yang tegak dengan perasaan dan jiwa pengharapan. Itu namanya takwa ya. Takwa dalam hadis sebab Nabi kata takwa hahuna. Dan manusia dalam capai yang sedemikian berbeza. Dalam yang membuat yang suruh yang zahir saja, sembahyang aja ada yang lebih tinggi, ada yang lebih tinggi. Kalbunya pun ada yang lebih tinggi, ada yang tinggi. Sebab itu ada darajat di sisi Allah Ta'ala. Jadi jangan kita sangka kita dengan orang semua sama ya. Rupanya kita ingat kita sembahyang, tapi sembahyang dia punya markah begini, kita sembahyang markah semua begini. Begitu ya. Jangan sangka kita ini pendiam, kita tak ada. Dia punya pendiam tafakur, kita punya pendiam angan-angan. Lain ya. Lain begitu ya. Jadi jangan semua sama. Itu semuanya ada darjatnya di sisi Allah Ta'ala, pencapaiannya lain di sisi Allah Ta'ala. Ketakwaan ini ditujukan kepada Tuhan alam semesta, iaitu zat yang wajib disembah, yang memiliki sifat-sifat kebesaran, keagungan dan kesempurnaan. Sebutan tertinggi bagi zat yang disifatkan sebagai Tuhan adalah Allah. On your part, buat dengan sebaik mungkin. On your part, on our part, buat dengan takut. On our part, buat dengan harap. On our part, buat dengan malu. On our part, buat dengan cemas. Kepada on Allah punya part, Maha Agung, Maha Besar, Maha tindak, nak terima boleh, nak reject boleh. Maha bebas, nak letakkan manusia dalam neraka boleh, syurga boleh. Maha bebas, aku dapat ini rupanya salah, rupanya dia tak kasih markah. Dalam keadaan gitu kita pandang hina kita, mengharap kita, dan dengan Tuhan membesarkan. Ya Allah, mudah-mudahanlah dapat takwa yang sedemikian. Takwa yang buat seberapa baik dengan penuh takut, takwa yang mengagungkan Allah Ta'ala.
Haraplah kita dapat sifat sedemikian. InsyaAllah kita sambung ya. Ini kita dah masuk dalam bab-bab, semua dah mula masuk nasihat-nasihat alim ulama tentang takwa, tentang zuhud, tentang takut, berharap, khauf, tentang hidup sederhana. Semua ini adalah syarah daripada gasidah yang disebutkan itu semua ya. Wallahu a'lam bissawab. Semoga kita dapat ambil manfaat daripada apa yang kita belajar, dapat jadi hamba yang bertakwa kepada Allah Taala. Alhamdulillah rabbil alamin.